واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kepada sesi tazkirah ringkas. Pada malam ini saya bawakan satu kisah daripada Al-Quran yang boleh sama-sama kita tadabburkan bersama-sama, iaitu daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan sebutkanlah peristiwa Dhun An-Nun. Dhun An-Nun. Dhun Nun ni adalah nama gelaran ataupun gelaran yang diberikan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa gelaran diberikan Dhunnun kepada Nabi Yunus? Kerana Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Ikan nun. Jadi Al-Quran memberikan gelaran kepada Nabi Yunus adalah sebagai Dhunnun. Okey, ini satu kisah yang diceritakan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala minta kita supaya sebutkan, kita ingat kisah ni. Kisah apa? Kisah ketika mana Nabi Yunus, sambungan dia, ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan yang marah. Maksudnya Nabi Yunus ada kaum. Nabi Yunus diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kaum, dan Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun seperti kebiasaan yang kita dengar, bukan senang untuk sesebuah umat itu untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh para nabi. Jadi sama juga seperti Nabi Yunus. Dakwah Nabi Yunus ketika itu ditolak oleh kaumnya. Maka ketika itu Nabi Yunus kecewa kerana tidak berjaya membawa umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apabila Nabi Yunus kecewa, Nabi Yunus tinggalkan kaum dia. Ketika mana Nabi Yunus nak tinggalkan kaum dia, dia kata kepada kaum dia yang tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang tidak beriman. Nabi Yunus bagi ancaman lah. Nabi Yunus bagi ancaman, kalau tak beriman akan jadi seperti kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh akan jadi seperti kaum Nabi Lut yang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ketika mana Nabi Yunus keluar, rupa-rupanya Nabi Yunus keluar dalam keadaan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak izin Nabi Yunus keluar daripada kaum dia masa tu. Kalau mengikut apa yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, sebenarnya Nabi Yunus diarahkan untuk bersama-sama dengan kaumnya, walaupun kaum dia masa tu masih tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh baginda alaihi salam. Tapi baginda
Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan dalam keadaan tidak mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sambungan itu adalah fadhanna allan naqdira alaih. Dia tinggalkan kaumnya, ya, dan dia sangka bahawa dia tidak akan dikenakan apa-apa balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus tak tahu yang dia buat tu, yang dia tinggalkan kaum dia tu dalam keadaan Allah tak izin. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang Allah tak izin. Jadi rupa-rupanya disebabkan dia buat macam tu, sebab baginda buat macam tu, Allah ada sediakan ujian kepada Nabi Yunus di dalam perjalanan dia uh, meninggalkan kaum dia. Tetapi ketika mana dia meninggalkan kaum dia, rupa-rupanya kaum dia telah kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surah Yunus ayat 98. Allah sebutkan bahawasanya umat Nabi Yunus ni adalah satu-satunya umat yang berjaya ataupun yang tidak kena azab. Macam tu. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah beriman sebelum turun azab. Maksudnya tadi kan Nabi Yunus tinggalkan kaum dia, Nabi Yunus bagi ancaman. Nanti akan turun azab macam Nabi Saleh, macam Nabi Lut akan turun azab. Jadi sama juga macam Nabi Yunus bagi tahu. Tapi rupa-rupanya ketika Nabi Yunus tinggalkan umat dia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak jadilah Allah turunkan azab kepada umat Nabi Yunus alaihi salam. Jadi kita sambung bagaimana kisah Nabi Yunus meninggalkan kaum dia. Nabi Yunus tinggalkan kaum dia dan Nabi Yunus pergi ke pelabuhan. Nabi Yunus pergi ke pelabuhan dan Nabi Yunus bersama dengan beberapa orang yang lain yang beriman dengan Nabi Yunus dan mereka naik ke dalam kapal. Rupa-rupanya kapal itu kapal yang penuh dengan penumpang. Bila kapal itu penuh dengan penumpang, dia mengakibatkan kapal itu mudah untuk karam. Jadi ketika itu dibuat undian. Maksudnya undian yang kita buat sekarang ni dah ada pada zaman Nabi Yunus lagi. Kita duk ngundi pilihan raya tu kan. Rupa-rupanya undian ni ada daripada zaman Nabi Yunus lagi. Masa tu mereka terpaksa mengundi nak keluarkan siapa, nak baling siapa keluar daripada kapal tu supaya kapal tu tak karam. Jadi ketika itulah punya undi 3 kali undi, tiga kena kepada Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus akur, Nabi Yunus buka baju Nabi Yunus dan Nabi Yunus terjun ke dalam laut. Ketika Nabi Yunus terjun ke dalam laut, Allah hantar satu ekor ikan yang besar. Ikan nun namanya. Disebutkan ikan nun ni adalah ikan paus yang besar. Dan ketika itu ikan itu menelan Nabi Yunus alaihi salam hidup-hidup. Jadi ketika itulah sambungan kepada ayat ini, Nabi Yunus sebut kepada Allah kan. Nabi Yunus sebut pada Allah. Nabi Yunus kata fanada fil zulumat. Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita. Para ulama kata gelap ada 3 gelap. Pertama, gelap dalam perut ikan. Kedua, gelap dalam lautan. Yang ketiga, gelap dalam dunia yang tak tahu apa jadi kat luar. 3 kali ganda gelap. Okey, jadi fanada fil zulumat. Dalam 3 kali ganda gelap tu Nabi Yunus bertaubat. Nabi Yunus merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berzikir. Apa zikir yang diamalkan oleh Nabi Yunus pada ketika itu? Ini yang kita boleh bawa balik pada malam ini, yang kita boleh amalkan sama-sama, iaitu hujung tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini sahih, ini tak ada keraguan. Ini adalah yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi zikir ini adalah zikir yang sahih.
Jadi Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun itu, Nabi Yunus tak buat perkara yang lain. Nabi Yunus mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini menunjukkan keimanan kita, tuan-tuan dan puan, ketika mana kita berada di kemuncak, kita dah tak tahu nak buat apa. Kita dah tak tahu, kita dah tak ada usaha. Tiada lagi usaha dan daya kita untuk usaha untuk kita keluar daripada sebarang masalah ujian tu. Maka kita duduk, kan, kita duduk dan diam, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang kita gelap gelita tu lah. Kan, gelap gelita ni kalau dalam kitab tafsir tu diumpamakan seperti duduk dalam penjara. Cuba tuan-tuan puan bayangkan diri tuan-tuan puan duduk dalam neraka, duduk dalam penjara dalam keadaan tak boleh keluar, tak ada daya dah. Tak ada daya dan upaya untuk keluar daripada penjara tu, maka masa tu duduklah. Duduk dalam keadaan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam keadaan serah diri 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu kepada Allah, aku serahkan diri aku kepada engkau, aku terima segala apa yang engkau akan buat, dan ketika ini aku nak merayu memohon ampun kepada engkau atas segala apa-apa yang telah aku lakukan sepanjang hidup aku. Jadi itu yang dicontohi oleh Nabi Yunus kepada kita. Nabi Yunus baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus tak takut mati dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus tak takut. Tetapi selagi mana Nabi Yunus hidup, Nabi Yunus tak mati lagi, Nabi Yunus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang berada dalam perut ikan itu. Maka akhirnya taubat Nabi Yunus diterima. Taubat Nabi Yunus diterima dan ikan itu memuntahkan balik Nabi Yunus ke persisiran pantai. Nabi Yunus dimuntahkan semula sampai ke persisiran pantai. Dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir, disebutkan dalam kitab tafsir, Nabi Yunus keluar daripada perut ikan Nun tu macam bayi yang baru lahir, sakit, tak sihat. Jadi ketika itu Allah tumbuhkan satu pohon yang rendang. Disebutkan pohon itu katanya sama ada yang keluar buah dia buah labu ataupun buah tembikai. Kenapa buah labu atau buah tembikai? Kerana buah-buah tu dia merawat Nabi Yunus. Nabi Yunus makan buah-buah tu, Nabi Yunus dapat kembali sihat. Bila Nabi Yunus sihat balik, Nabi Yunus kembali kepada kaum dia, dan Nabi Yunus gembira kan Nabi Yunus kembali kepada kaum dia. Nabi Yunus tengok kaum dia semua dah beriman kepada Allah SWT. Rupa-rupanya kaum dia cari-cari mana Nabi Yunus. Selepas kaum tu beriman, mereka tunggu, mereka cari Nabi Yunus. Mana pergi Nabi Yunus, mereka nak beriman kepada Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus dikatakan 100,000 mi'atu alfin au yazidun, 100,000 orang umat yang beriman atau lebih, Allah sebut dalam Al-Quran, yang beriman kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Jadi tuan-tuan puan-puan, ada satu hadis kita tutup di sini yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Nabi Yunus ketika baginda berdoa dalam perut ikan Nun, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi kata sesungguhnya, Nabi kata ni, Nabi Muhammad kata, sesungguhnya tidak ada seorang Islam pun apabila dia berdoa dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, melainkan Allah akan memakbulkan doa dia. Ini hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang Islam apabila berdoa dan dalam doa disebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, Nabi kata tidak akan melainkan Allah akan makbulkan doa dia. Maka tuan-tuan puan-puan, hari ini kita dapat satu doa
yang mana akan dimakbulkan oleh Allah SWT segala hajat kita, dan dalam masa yang sama dapatlah juga kita ambil ibrah daripada kisah Nabi Yunus yang disebutkan oleh Allah SWT memang membuat perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah datangkan ujian, Allah datangkan balasan kerana buat perkara yang tidak diizinkan oleh Allah SWT, Nabi Yunus bertaubat, dan disitulah lahirnya satu taubat istighfar Nabi Yunus yang kita boleh amalkan juga bersama-sama. Dan dalam ayat yang lain Allah bagi tahu macam mana Allah memberi kejayaan ataupun macam mana Allah menerima taubat Nabi Yunus. Macam tu juga Allah akan terima, macam tu juga Allah akan memberi kejayaan kepada orang-orang yang beriman yang lain. Maksudnya kita lah. Maksudnya macam mana kalau kita ambil situasi kita berada dalam keadaan, saya tak minta lah ya, tapi saya bayangkan macam mana kita berada dalam keadaan sesat dalam hutan, contoh kan, sesat dalam hutan, kita tak tahu nak keluar macam mana, dah tak tahu, dah ghabat, hutan tu ghabat, kita dah macam gaib dah, orang tak nampak dah kita dalam hutan tu. Jadi masa itulah kita duduk serahkan diri kita kepada Allah SWT, tak perlu kita berada dalam keadaan berputus asa, tak perlu kita menyalahkan apa-apa, kita duduk sahaja, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacalah istighfar Nabi Yunus ni sama ada sampai kita mati ataupun sama ada kita diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Itu sahaja pada malam ini, mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita bincang bersama-sama, kita dapat amalkan insya-Allah. Saya pulangkan semula kepada moderator bertugas. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah dan tadabbur ringkas sebentar tadi. Daripada apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, dapatlah kita mengambil beberapa ibrah ya untuk pengajaran kita, di mana kisah Nabi Yunus ini memotivasikan para pendakwah. Seperti yang kita ketahui, Nabi Yunus telah berasa marah dan berputus asa, dan dia pergi meninggalkan kaumnya dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai dalam berdakwah. Maka ditelan ikan nun itu dan berada dalam kegelapan itu adalah teguran daripada Allah atas perbuatan baginda. Dan yang kedua, kunci kebahagiaan seorang Muslim adalah taat kepada perintah Allah dan Rasul, bertawakal kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, sentiasa bertasbih memuji Allah, mengakui kesalahan diri dan konsisten dalam beribadah. Dan dengan mengamalkan doa Nabi Yunus ini, kita haruslah sesungguhnya Allah melihat sejauh mana kesungguhan dan konsisten seseorang hamba itu dalam mengingati Allah. Bukan hanya berdoa saat susah, bagaimana pula waktu senang? Adakah sama munajat kita di waktu susah? Seperti yang Allah katakan pada surah As-Saffat ayat 143 dan 144. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Baiklah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Sekali lagi, semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, kita akan dapat memanfaatkan dalam kehidupan seharian kita, dan semoga kita dapat diberi peluang untuk bersama-sama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz di masa akan datang. Saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.